kita sudah mendengar 4 orang ahli panel kita. Sekarang saya bertanyakan ke semua ahli panel berdasarkan kepada kenyataan awal mereka. Pertama saya nak tanya Profesor Dr. Aziz Bagi. Kenyataan pertamanya ialah seperti mempersoalkan apakah hudud boleh dilaksanakan oleh negeri. Saya rasa begitulah, apakah hudud boleh dilaksanakan oleh negeri. Lebih kurang begitu bunyinya. Profesor Aziz, pada 22 September 2010, Prof cakap hudud boleh dilaksanakan di Malaysia tanpa perlu pindah perlembagaan secara besar-besaran, tetapi memadai dengan hanya menggubal sebuah akta dan enactment. Apakah pada hari ini setelah menjadi ahli DAP, Prof kekal dengan pandangan sedemikian? Terima kasih Dr. Fungsi. Saya bercakap sebagai ahli akademik, sebagai pengkaji dan pendidik, dan saya tak perlu tarik balik kenyataan itu. Ya. Sebab kalau orang bertanya ataupun orang membangkitkan saya sebagai ahli DAP, saya dah berbincang dan wakil pimpinan DAP pun dah tanyakan hal ini kepada saya. Saya kata, saya bekerja, saya menyertai parti di atas common framework. Saya bukan bermain di atas angan-angan dan andaian saya. Jadi tak perlu persoalkan soal saya dan hudud. Jadi pada hari ini Prof tetap Saya masih sama. yakin bahawasanya hudud boleh dilaksanakan di Malaysia tanpa memindah perlembagaan. Ya, tapi saya tidak advocate benda ini. Sebab benda ini tidak dalam common framework. Okey. Yang kedua, Prof bercakap bahawa Malaysia ini merupakan sebuah negara Islam, bukan negara sekular. Dan Prof cakap antara lainnya ialah jelas dalam perkara 3 perlembagaan, jelas dalam cara agung mengangkat sumpah, sudah menggunakan sumpah dengan kalimah wallahi wabillahi watallahi. So bagaimana itu? Apakah pada hari ini Prof masih yakin bahawa Malaysia ini merupakan sebuah negara Islam, bukan sekular? Saya tidak pernah kata Malaysia negara Islam. Saya cuma kata bahawa perlembagaan ini ada unsur Islam dan boleh digunakan untuk kerja-kerja ataupun program-program Islam. Sebab saya tidak pernah mengatakan Malaysia negara Islam. Negara Islam itu ada definisi tertentu dan Malaysia adalah negara berperlembagaan yang memberikan kedudukan yang tertentu kepada Islam dan umat Islam. Itu saja. Okey, saya terima itulah. Tapi saya nak tanya satu lagi sebagai rumusan, bahawasanya dalam konteks perbincangan hudud pada malam ini, adakah Prof berpendapat bahawa hudud itu boleh dilaksanakan di Malaysia tanpa pilihan perlembagaan? Ya, saya berpandangan begitu oleh kerana pada saya tidak ada dalam perlembagaan yang mengatakan tak boleh dilaksanakan. Yang ada dalam perlembagaan dalam perkara 4 pasal 1 hanya mengatakan perlembagaan adalah undang-undang tertinggi. Dia tak ada hudud tak boleh buat. Satu. Yang kedua kan, secara implikasi syariah sudah dilaksanakan dalam bentuk perbankan Islam, undang-undang keluarga Islam, 100% Islam, universiti Islam dan lain-lain, banyak lagi perkara yang telah hudud hatta sebelum merdeka lagi. Jadi nak mengatakan bahawa hudud tak boleh dilaksanakan, saya fikir satu perkara yang tidak masuk akal oleh kerana sebahagian pada syariah sudah dilaksanakan. Cuma masalah atau persoalan yang timbul ialah siapa yang boleh buat? Siapa yang ada kuasa untuk melaksanakan hudud ini? Nah, ini soal yang diperdebatkan. Dan ini yang saya lihat problem di Kelantan, dia belum duduk sudah menunjuk. Jadi siapa yang boleh buat hudud ini? Dia mudah sahaja. Sekarang ini yang tak boleh dibuat hudud itu ialah kerana ada halangan perlembagaan bagi ramai pendapat. Jadi kalau akta kalau hudud nak dilaksanakan secara ada halangan perlembagaan, maka nak kerajaan Kelantan boleh buat kalau begitu. Ini yang saya fikir saya tak boleh jawab oleh kerana bila PAS menang tahun 90, ya, antara mereka yang dikatakan terlibat dalam soal mengubah kanun jenayah syariah itu ialah orang seperti almarhum Profesor Ibrahim dan Mahmud Zainul. Ya, Ahmad Ibrahim seorang yang tahu perlembagaan. Jadi saya tak faham ataupun saya tidak pasti mengapa isu ini tidak pernah dibincangkan. Yang kedua, di Kelantan, walaupun mungkin tidak semua exco Kelantan yang di Kelantan ataupun tahu perlembagaan, saya rasa mereka sepatutnya bertanya dengan LA dulu, boleh atau tidak.
durhaka dan sebagainya, ini soal lain. Kalau tanggungjawab itu bukan tanggungjawab awak, ngapa awak buat? Satu. Yang kedua, prasarannya apa? Saya dah banyak kali bangkitkan dengan kawan-kawan waktu masih PAS dulu, bukan? Mengapa tidak ada blueprint? Blueprint maksudnya itu satu kertas dasar, ya, yang memberikan konsep dan juga pendekatan yang nak diambil itu. Soal perlembagaan tadi penting, soal siapa nak buat juga penting. Yang satu lagi perkara yang saya fikir menjadi satu perkara penting yang tak dilakukan ialah soal meminda ataupun mengubah suai undang-undang tertentu yang mungkin menghalang hudud. Jadi kalau kita perhatikan di atas di belakang kita ini hanya disebut Akta 355. Soalan saya, bagaimana dengan kanun kesiksaan? Bagaimana dengan kanun acara jenayah? Ya, dan yang lain-lain lagi. So kalau kita mengandaikan, okey, boleh perlembagaan membenarkan Kelantan buat hal itu. Kelantan perlu dikecualikan ataupun perlu ada peruntukan dalam kanun kesiksaan. Parlimen hanya parlimen yang boleh pindah. Jadi di sini soalan yang timbul, mengapa Persekutuan dan Negeri tidak bincang soal ini? Okey, boleh faham semua? Saya lanjut lagi, nanti panas lagi. Jadi kita tanya yang kecil je saya nampak Ustaz Wanji. Tetapi Ustaz, semasa dalam PAS, Ustaz adalah antara pendukung kuat orang yang menyokong hudud. Malam ini tiba-tiba Ustaz datang, Ustaz kata bahawa hudud belum sesuai. Mengambil contoh Pakistan, beza antara rogol dengan zina, suasana tidak kondusif. Jadi soalan saya, Ustaz bercakap tadi, berkata begitu tadi, apakah Ustaz melihat hudud itu dalam konteks agama atau hudud itu dalam konteks politik? Okey, isu dia hudud, ada satu lagi isu enactment hudud. Dua isu berbeza. Baik. Saya ada satu dialog yang masa itu isu hudud dalam 4 tahun lepas lah. Masa itu saya masih lagi ahli PAS. Saya dijemput oleh kawan-kawan kita bukan Islam untuk bincang pasal hudud sebab dia orang tak tahu hudud itu apa. Jadi dalam perbincangan itu saya menceritakan tentang hudud apa yang saya belajar di Azhar dulu, dan mereka mengatakan apa yang saya cerita itu tidak ada dalam enactment. Jadi rupa-rupanya apa yang saya cerita itu dalam enactment tu lain, yang saya belajar dulu lain. Jadi di situlah saya start lakukan kajian tentang hudud. Dan saya masa ahli PAS lagi, saya telah menulis 8 artikel mengkritik enactment hudud Kelantan. Ustaz saya faham selepas keluar daripada PAS ataupun memang sudah lama faham benda ni? Saya dalam PAS tu saya dah sokong dah tindakan Kelantan untuk melaksanakan hudud. Sebab banyak perkara yang saya bangkitkan yang Kelantan belum laksanakan. Walaupun Datuk Usah masa tu masih lagi Exco Kerajaan Negeri Kelantan. Antara adalah isu balak. Antara isu adalah isu hisbah. Dan hisbah yang dibangkitkan tahun 1990 yang dikatakan sebagai manifesto kerajaan PAS pada ketika itu, sampai sekarang tak laksanakan. Saya bangkitkan perkara ini perlu dilaksanakan terlebih dahulu perkara itu. Melaksanakan macam mana pembahagian hasil mahsul balak mengikut cara Islam. Pembahagian berdasarkan dalam surah Al-Ashri ayat ke-7. Saya bangkitkan perkara ini masa itu saya masih lagi ahli PAS. Cumanya bila ditanya soalan pada hari ini, saya tak menyatakan apa yang saya telah nyatakan pada sebelum ini. Begitu? Begitu. Saya pun tak ada idea lagi nak tanya. Saya tanya Ustaz Ibrahim. Ustaz tadi mengatakan bahawa Akta 355 tiada kaitan dengan hudud. Tapi Ustaz tahu antara orang yang menggubal elemen kanun jenayah syariah 2 Kelantan itu ialah Ustaz sendiri. Jadi kalau hendak bezakan antara Akta 355 dengan enactment yang Ustaz gubal dulu, apa bezanya yang ketara yang Ustaz berkata begitu? Okay, sebelum saya jawab soalan moderator tadi, dia ada kaitan dengan soalan yang pertama daripada Quran tadi. Iaitu yang pertama sekali kita kena faham kuasa pentadbiran di Malaysia yang saya sebut di awal tadi, iaitu Senarai 1, Senarai 2 dan Senarai 3. Jadi kuasa jenayah dan acara jenayah ini adalah di bawah Senarai 1 Persekutuan. Dan dalam Senarai 1 Jadual 9 Perenggan 4 Item 4. Item 4 itu tidak pernah menyebut atau menghalang menggunakan apa-apa undang-undang sebagai undang-undang jenayah.
Jadi sekiranya kerajaan persekutuan mahu menjadikan undang-undang jenayah Islam sebagai undang-undang jenayah negara, maka tidak perlu pindah kepada perlembagaan. Yang hanya kita perlu pindah, macam Prof kata tadi, ialah memindah kanun keseksaan. Sebab di dalam kanun keseksaan itu semua kesalahan wudu, kesalahan qisas, kesalahan ta'zir telah ada dalam itu. Yang perlu kita ubah hanyalah hukuman-hukuman. Yaitu Ustaz kata pada malam ini. Tetapi yang Ustaz bubar enakmen kanun jenayah syariah 2 dalam itu Ustaz mesti yakin. Okey, nanti tapi tiba-tiba berubah. Bagaimana? Itu yang pertama. Jadi saya nak sebut ialah langkah paling mudah ialah kalau Barisan Nasional nak buat. Nah, kita nak balik dulu kembali tadi bahawa perlembagaan persekutuan tidak pernah menghalang undang-undang hudud dilaksanakan di Indonesia. Yang tinggalnya ialah nak atau tidak nak, dan kalau nak tu siapa. Jadi kalau nak tu kajian negeri, macam yang Prof kata tadi, belum duduk sudah menunjuk. Sebab kajian negeri tidak ada kuasa dalam masalah jenayah. Masalah jenayah disenaraikan dalam senarai 1. Itu semua ya Ustaz, betul. Okay, saya nak balik pada soalan saya jawab. Jenayah itu betul undang-undang pusat. Ya, tetapi Ustaz sudah katakan kalau hendak laksana hudud, pusat pindah saja kanun kesiksaan dan masukkan semua kesalahan hudud di bawah kanun kesiksaan, and this get done. It's very simple. Itu cara Ustaz. Ustaz tahu tidak bahawa negara kita ini mengamalkan undang-undang sivil. Ya, undang-undang sivil itu bukan undang-undang jenayah Islam. So banyak tu kalau common law ini bukan undang-undang Islam, Ustaz. Jadi bagaimana kita Ustaz nak minta supaya undang-undang jenayah syariah ini dimasukkan di bawah kanun kesiksaan? Ustaz sudah bercakap dalam satu forum, dalam satu benda yang lain itu. Okay, kita terima masalahnya. Okay, kita terima alternatif pertama out. Nah, Terima yang saya punya. out. Ya, Iaitu kita yakin dan percaya sampai bila pun Barisan Nasional dan UMNO tidak akan pindah kanun kesiksaan mengikut undang-undang Islam. Dia bukan itu. Dia hendak pindah kanun kesiksaan itu Akta Sivil 1956 has to be amended as well. No, saya bukan suruh pindah kanun kesiksaan secara keseluruhan. Memindah hukuman-hukuman yang ada dalam kanun kesiksaan. Sebagai contoh, kanun kesiksaan memperuntukkan kesalahan mencuri. Cuma hukuman kepada mencuri sekarang ini ialah penjara ataupun denda. Sekarang ini kita ubah kepada hukuman mencuri potong tangan. Tetapi diperuntukkan dalam kanun kesiksaan, bukan dalam elemen jenayah syariah. Itu saya. Saya nak balik yang kedua tadi. Okey. Tiba-tiba mengapa Kelantan buat tahun 93 dulu? Okey. Saya Ustaz saya bubar antaranya. Ya, saya ketika itu ialah sesuai kepada jantan dia panggil bukan jantan kuasa hudud sebab ada orang petikan dalam Facebook dia kata saya ni bohong. Memang betul tahun 93 tidak ada jantan kuasa teknikal hudud, tidak ada jantan kuasa pengubah hudud. Yang ada ialah jantan kuasa pindaan enakmen Mahkamah Syariah Kelantan yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Datuk Timbalan Menteri Besar. Yang kebetulan itu saya ketika itu adalah sebagai setiausaha kepada jawatan kuasa tersebut. Dan di antara ahli-ahli yang sebagaimana Prof kata tadi ialah Prof Tan Sri Datuk Ahmad Ibrahim, Dr. Mahmud Saidul, Dr. Tan Sri Muhammad Hamzah dan lain-lain lagi. Latar belakang ini berlaku ialah bila Perdana Menteri Malaysia di ketika itu Dr. Mahathir mencabar kerajaan Kelantan dalam satu ceramahnya di Terengganu supaya membuat undang-undang jenayah Islam. Maka Prof Ahmad Ibrahim kata, why not kita tak buat? Sebab ini dibuka laluan oleh Perdana Menteri, bukan oleh Exco, oleh Menteri Jakir. Perdana Menteri, suatu pihak yang mempunyai kuasa tertinggi negara, dia memberi peluang. Dan ketika itu penasihat undang-undang kerajaan negeri ialah Datuk Idris Osman, Allah yarham, dia meninggal. Jadi Datuk Idris kata, okey, kita buat. Nah, Tengku Nazir pun setuju, kita buat. Alternatif ketika itu ialah sebagaimana yang saudara Datuk Syam sebut tadi, kita akan menggunakan kuasa perkara 76A Perlembagaan Persekutuan, iaitu
Parlimen membuat suatu undang-undang untuk diguna pakai oleh negeri. Betul tak? Betul. Kuasa Parlimen untuk memperluaskan perundangan itu. Jadi bukan jadi Anemen Jenayah Syariah 2/1993 itu bila dia diluluskan di peringkat negeri, kita akan kemukakan di peringkat pusat supaya Jabatan Pengurusan Negara mengemukakan di Parlimen sebagai suatu akta Parlimen untuk diluluskan oleh Parlimen di bawah kuasa 76A bagi diperluaskan penggunaan dia, terima pakai dia di negeri-negeri. Tetapi malangnya surat yang amat hormat Guru Menteri Besar di Kedatangan itu pada bulan Julai 1984 telah ditolak oleh Perdana Menteri di ketika itu. Ya. Itu okey, itu betul. Saya sudah mendengar kata. Lagi habis. Habis kan? Nah itu tergantung tu. Itu tergantung. Jadi sekarang ini bila ada 76A, maka menunjukkan kepada kita bahawa kalau negeri hendak melaksanakan elemen jenayah, kanun jenayah syariah ini, memang dia terikat kepada kuasa perlembagaan. Begitu kan? Okey. Saya sudah lagi daripada apa yang Prof Aziz cakap tadi. Betul. Saya masih ingat saya tanya Prof Tan Sri Ahmad Ibrahim. Tan Sri, sekiranya Perdana Menteri atau Kerajaan Pusat meluluskan Anemen kita ini sebagai suatu akta Parlimen, adakah kita boleh laksanakan? Dia kata, no, Cik Ibrahim. Ada 30 undang-undang lagi yang kita kena pindah, kita kena buat dan kita kena ubah sebagaimana yang Prof sebut tadi. Nah, semata-mata dengan Anemen Jenayah Syariah 1993, walaupun 2 kali diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri sebagai dimaklumkan yang bermakna Tuhan tadi, kita tidak boleh buat apa-apa. Kita perlu kepada pindahan berbagai-bagai lagi akta, ordinan dan termasuk menggubal beberapa anemen lain, termasuklah anemen acara jenayah, anemen keterangan, anemen macam-macam. Tapi Ustaz sedar itu kan bahawa pindah banyak perlembagaan, tapi lama masa yang Ustaz ambil untuk sedar itu. Sebab di ketika itu saya tidak dilantik sebagai Timbalan Menteri Besar. Ini bukan soal jawatan Ustaz, tetapi masa yang Ustaz ambil untuk sedar bahawa kalaupun Akta Parlimen 76A itu pusat setuju, nak laksanakan itu pun suka. Ini berlaku tahun 93. Ustaz sedar tahun berapa? 93. Okey lah, Ustaz sedar 93, tapi untuk Ustaz kekal dalam PAS itu lama. Ustaz tak kekal dalam PAS. Saya kahwin dengan isteri saya 25 tahun. Dan saya banyak tak setuju dengan dia. Tapi saya tak cerai dengan dia. Okey, saya pergi kepada ahli panel kita yang keempat. Yang ini saya tanya pada Datuk Haji Husam kita. Saya tertarik dengan kenyataan awal tadi bahawa dalam konteks politik negara pada hari ini yang lebih besar yang perlu kita perjuangkan ialah hapuskan rasuah. Ya, rasuah itu lebih besar. Jadi, tetapi kalau saya bercakap tentang rasuah lebih besar, tentang elemen kanun jenayah syariah, masa Don lulus pada 24 November 1993, Datuk di dalam itu meluluskan 36-0, semua setuju waktu itu. Pada tahun 2015, 19 Mac, Datuk ada juga kan dalam DON pada waktu itu. Sebab itu 44-0 semua, 31 Adun PAS, 12 UMNO, 1 PKR, semua sokong. Maknanya Datuk setuju elemen kanun jenayah syariah ini, hudud ini perlu dilaksanakan di Kelantan sebagai satu keutamaan. Tiba-tiba pada malam ini yang lebih besar daripada hudud itu ialah rasuah. Bagaimana itu, Datuk? Saya ingat saya dalam ucapan saya tadi, saya tak pernah kata lebih besar. Saya kata kena incorporate sekali kesalahan-kesalahan lain dalam takzir dia. Hudud
satu komponen daripada undang-undang jenayah syariah. Dalam KJS tak ada ta'zir dah tu. Ya, Dalam elemen kanun jenayah syariah. ta'zir mengenai rasuah tidak ada. Ta'zir mengenai rasuah tidak ada. Kanun kesiksaan sudah ada rasuahnya. Baik, kanun kesiksaan ada, tetapi bila kita nak melaksanakan undang-undang Allah SWT, kita pada pendapat saya ada 3 komponen. Ya. Satu ialah undang-undang itu sendiri dengan segala macam pengkanunan seperti yang disebut oleh Ustaz Ibrahim tadi. Komponen lain adalah kepimpinan politik ataupun kepimpinan negara ataupun kerajaan itu sendiri. Ya. Karena kalau tidak, dia akan hanya meletakkan undang-undang itu untuk orang bawah rakyat jelata. Orang politik seakan-akan terlepas daripada kesalahan-kesalahan syariah seperti rasuah, penyalahgunaan kuasa dan lain-lain. Tapi pada pandangan saya, saudara pengerusi, kalau saudara alihkan begitu, dia tidak berlaku adil kepada keseluruhan intro saya. Yang saya tekankan ialah bagaimana agenda 355 ini lebih merupakan satu agenda politik daripada agenda merealisasikan enactment jenayah syariah itu sendiri. Ya. Saya hanya menyentuh secara sepintas lalu mengenai komprehensifnya, perlunya secara komprehensif enactment jenayah syariah ini. Kenapa saya tak suarakan semasa saya masih dalam kerajaan? Iaitu semasa saya jadi Setiausaha Akhbar tahun 93. Ya. Pada waktu itu kita telah wakilkan kepada satu jabatan kuasa. Dan sepanjang saya hadir dalam sekali-sekala mengikuti perbincangan jabatan kuasa itu, pandangan pada waktu itu ialah sebagai satu intro, sebagai satu mukaddimah, sebagai satu rangka awal mengenai dengan enactment jenayah syariah. Ya. Dengan mengambil kira perkara-perkara pokok yang disebut sebagai hudud dan tidak memasukkan undang-undang ta'zir secara keseluruhan. Kenapa semasa dalam sidang DUN baru ini perkara ini tidak disebut sekali lagi, ya, dalam perbahasannya? Saudara kena tahu bahawa perbahasan sidang DUN baru-baru ini di bawah satu suasana, iaitu hanya pro and against hudud. DAP ditolak kerana against hudud. Orang dalam PAS setengahnya dikafirkan kerana mereka against hudud. Sehingga perbincangan itu sudah dianggap menentang. Berbahas dan bermesyuarat sudah dianggap menolak. Ya. Jadi dalam suasana sebegitu, tidaklah mudah orang penakut seperti saya ini untuk berdiri dalam dewan membetulkan salah faham yang berlaku pada waktu itu. Ya. Kalau saya memberikan pandangan yang berbeza, saya akan dianggap sebagai menolak. Saya adalah alat DP. Saya adalah alat barwa itu dan barwa ini. Ya. Barwa pada waktu itu satu kata-kata yang popular, selain daripada istilah-istilah munafik dan lain-lain. Ya. Tetapi apa yang saya nak sebutkan sepanjang perbincangan dalam PAS Pusat, kita telah memperingatkan bahawa Akta 355 mesti mengambil kira yang pertama ialah mengenai dengan perkenaan raja-raja. Dan pada waktu itu kami diberi maklum bahawa raja-raja belum memberikan perkenaan. Kemudian konten 355 itu sendiri, kontennya. Kerana 355 yang dihebohkan hanya akan meminda kuasa mahkamah, kuasa hakim menjatuhkan hukuman rotan yang ditingkatkan pada awalnya minta perbincangan kepada 80 rotan. Itu sahaja. Dengan 80 rotan boleh meliputi 4 kesalahan di bawah enactment jenayah syariah seperti minum arak dan lain-lain. Tetapi dalam satu perbincangan kami diberi maklum bahawa kerajaan pusat hanya bersedia meminda sampai 39 rotan. Tak cukup pun yang minimum 40 rotan seperti yang dikandaki oleh hukum syara. Dan saya sendiri bertanya Menteri Besar pada waktu itu, mana satu rotan lagi? Siapa curi? Ustaz. Jadi pada waktu itu kerajaan pusat melalui jabatan kuasa bersama teknikal, saya diberi faham, kami diberi faham,
hanya pindaan sampai 39 rotan saja. Jadi yang kita heboh-hebohkan sebagai 355 menuju pelaksanaan hudud adalah satu perkara yang tidak berasas. Saya tak tahu adakah ini telah dibetulkan. Dan kami juga telah membincangkan adakah siapakah yang patut bawa pindaan ini di parlimen? Kerajaan negeri, wakil PAS pakai bil persendirian, atau kerajaan pusat? Pada waktu itu pendapat jawatan kuasa PAS pusat adalah kerajaan pusat. Seingat saya itulah miningnya. Tetapi tiba-tiba pada 18 Mac, apabila satu orang wakil daripada Menteri Pusat datang ke pejabat SUK pada hari kami membahaskan draft undang-undang ini, telah diyakinkan bahawa ahli parlimen Malang kena bawa usul serta-merta. Kerana itu tarikh usul ini adalah, kalau tak silap saya, 19 Mac, sehari selepas DUN meluluskan. Belum pun diwartakan lagi, ya. Dan kemudian saya jumpa presiden di rumahnya dan dia beri keyakinan bahawa kerajaan pusat dah memberi jaminan bulan April boleh dikemukakan perbahasan hanya dalam sidang bulan Jun Julai. Kemudian bulan Jun Julai berakhir, Oktober November Timbalan Menteri Besar Negeri Kelantan beri amaran kalau tak berlaku sebelum akhir tahun 2015, perang nuklear akan dilancarkan ke atas UMNO Barisan Nasional. Perang besar akan berlaku sampai akhir bulan 12 2015. Sekarang kita dah nak masuk bulan 2. Saya belum nampak perlu berpandu dilepaskan oleh Datuk Niamah kepada kerajaan pusat. Maknanya saya sebagai adil telah ditipu, telah diperdayakan. Apakah Datuk lihat isu hudud yang kita bincang ini hanya sebagai satu political game pass? Nak jawab sekarang atau nak jawab sesi satu lagi? Pasal Datuk panjang. Mana-mana Datuk jawab. Okay. Akan Bila diizinkan saya jawab, ya. Saya kata ini adalah satu permainan politik bersama UMNO dan PAS. Yang datang 18 hari bulan adalah wakil seorang menteri yang bawa cadangan serta-merta untuk satu helai, dan ini pun ada error, ya. Tanpa dimaklumkan pada Dewan Harian PAS Pusat dan pada PAS Pusat adalah saudara Datuk Takirin dan Datuk Niamah mungkin terlibat. Hanya 3 orang boleh heret satu agenda sebesar ini dan sebuah negeri ke dalam satu permainan politik yang akhirnya pada hari ini kita tak ada dengan apa-apa. Kerana 3 orang saja Azhar Putih DBR 2845 minta alih kenderaan. Kalau tidak, tak ada orang itu dibawa datang pada saya supaya Datuk Musang baca. Ada berkat. baik. 3 orang saja yang menentukan agenda ini. Bukan PAS, bukan PAS Pusat. 3 orang saja. Dan saya nak 3 orang ini bertanggungjawab pada hari ini. Dan saya kecualikan presiden saya. Bukan kerana saya takut diambil tindakan, ya. Tapi presiden saya telah bertindak atas nasihat 2 orang ini. Jadi kenapa wakil menteri boleh ada pada 18 hari bulan Mac di Dewan Undangan Negeri Kelantan? Kalau bukan permainan politik antara 2 parti. Dan apa yang mereka nak daripada permainan politik ini? Pakatan rakyat pecah, PAS berpecah belah, pakatan politik jadi huru-hara, orang bukan Islam hilang kepercayaan, dan integriti PAS jatuh, agenda PAS tak ke mana. PAS diisolasikan dari segi politik dari satu segi pada peringkat nasional, dan pada hari ini UMNO yang biaya. Jadi mereka yang bertanggungjawab ini harus memikul beban ini.
Saudara Taki, kalau dia tak boleh jelaskan perkara ni, dia kena berhenti letak jawatan kerana dia kena bertanggungjawab. Datuk Ni Amar, kalau dia terlibat, dia must resign. Ini bukan satu perkara kecil. Hukum Allah bukan agenda kamu, 3 orang. Hukum Allah adalah suci. Tak boleh dijadikan alat politik oleh 3 orang. Kecuali presiden seorang, saya dah kecualikan 2 orang. 2 orang menentukan agenda. Tak apa Datuk, saya stop di sini. Saya nak tanya soalan akhir, dia lebih tenang sedikit. Di akhir analisisnya tu, di akhir analisisnya jawatan kuasa teknikal bersama hudud negeri dengan pusat ini, apakah akan berjaya untuk membawa dan meminda Akta 55 ataupun apa sahaja di Parlimen bagi membolehkan Kelantan melaksanakan hudud ini? Baik, itu ada 2 jalan. Jalan yang telah dibincangkan masa Tun Aziz masih ada lagi. Enactment hudud ni bukan baru, tahun 1993. Masa tu setengah-setengah yang jadi hero sekarang ni belum ada pun dalam perbincangan itu. Masa tu perbincangan, pertimbangan, termasuk Datuk Fadil Noor masih ada lagi, telah ditimbang dalam semua sudut. Sebagai intro dan mukadimah, yes. Sebagai pelaksanaan yang sebenar, apabila kita insya-Allah mentadbir kerajaan besar. Kerana hanya dengan kehendak politik yang padu dengan pengaturan media yang siasi, dengan pertimbangan dan perbincangan yang saksama, kita insya-Allah melaksanakannya mengikut negeri-negeri secara berperingkat-peringkat dengan mendahulukan Kelantan, Terengganu dan sebagainya. Ini jalan politik yang telah dipilih lepas. Tiba-tiba ada orang nak buat modal dengan enactment ini. Tapi sekarang kenapa dia? Jadi adakah akan berjaya? Yes. Kalau raja-raja yang menerimanya, Menteri UMNO sanggup bawa, ahli Parlimen UMNO Barisan Nasional Sabah Sarawak cukup bilangan undinya mengundi, yes. Tak, saya rasa berat dakwaan itu. Ada orang-orang buat modal dengan enactment ini. So saya tanya Datuk, 24 November 1993, 19 Mac 2015, 2 kali enactment ini dibawa. Datuk menyokong. Datuk tidak bahas pun supaya baiki kenapa tak masuk takzir. Datuk menyokong. Tiba pada malam ini Datuk cakap ada orang nak buat modal dengan enactment ini. Bagaimana itu? Saya rasa kalau hudud itu bukan kata menjawab, kita semua mencari jalan penyelesaian bagaimana untuk membolehkan kita laksanakan. Baik, ada 2 jawapan bagi soalan doktor. Pada waktu itu peranan saya sebagai Naib Presiden PAS, kita beri pandangan dalam PAS besar. Pandangan kita saya telah sebutkan, diserahkan kepada Kerajaan Persekutuan untuk membawa bil ini. Itu keputusan PAS besar. Ya. Tidak pernah kita memutuskan bil ini dibawa secara bil bersendirian oleh mana-mana ahli parlimen kita. Bermakna keputusan itu telah tidak diikuti. Tindakan itu telah dibuat tanpa keputusan. Ya. Jadi saudara datang dan tanya saya. Jadi kemudian dalam dewan, of course saya menyokong. Kerana kita dari segi politik kena memberi ruang kepada orang-orang yang kata dia boleh buat dengan jalannya. Tapi sekarang bulan April dah berlangsung, bulan Jun telah berlalu, bulan Disember telah berlalu, barang belum bermula. Jadi sekarang timely saya memberitahu pandangan saya terhadap isu. Tetapi kalau esok Kerajaan Kelantan kata dia dah dapat persetujuan Kerajaan Pusat, sidang bulan Mac akan dibawa, saya syukur alhamdulillah. Saya belum tutup. Tapi as per now, pada analisa saya, ia telah menjadi satu gimmick politik dan tidak menuju pada track pelaksanaan seperti yang kita harapkan.